Okey, hai. Assalamualaikum. Okey, hari ini saya nak beritahu pasal seorang tokoh di dalam pendidikan awal kanak-kanak ni yang salah seorangnya ialah B.F. Skinner. Okey. Nama sebenar B.F. Skinner ialah Rufus Frederick Skinner. Dilahirkan pada 20 Mac 1904 dan meninggal dunia pada 18 Ogos 1990. Okey, B.F. Skinner ni dia digambarkan oleh rakan sepermainan beliau ketika kecil di Pennsylvania, seorang yang peramah. Okay, nanti saya eja betul-betul yang tempat tu. Okay. Lepas tu sebagai seorang kanak-kanak masa kecil dulu, beliau ni suka mencipta sesuatu dan akhirnya kemahiran yang beliau ada tu beliau gunakan di dalam eksperimen psikologi beliau sendiri. Okey, beliau ni menerima ijazah kesusasteraan bahasa Inggeris pada tahun 1926 dari College Hamilton dan meluangkan masa beliau menjadi seorang penulis sebelum beliau menjumpai hasil penulisan daripada Watson dan Pavlov. Okey. Beliau ni dapat inspirasi daripada hasil penulisan dua tokoh tadi tu yang dengan Watson dan Pavlov. Beliau membuat keputusan untuk melepaskan kerjanya sebagai penulis novel dan mengambil ijazah kedoktoran PhD dalam bidang psikologi di Universiti Harvard. Okay. Beliau menerbitkan buku berjudul Behavior of Organism yang mengandungi huraian-huraian prinsip-prinsip utama pelaziman operan berdasarkan kajian beliau jalankan pada tahun 1930-an. Pada tahun 1945, beliau berpindah ke Bloomington, Indiana dan memasuki jabatan psikologi di University Indiana. 3 tahun berikutnya iaitu pada tahun 1948, beliau dapat tempat di jabatan psikologi di University Harvard dan kekal di sana sehingga nafas yang terakhir. Beliau ni menjadi salah seorang ketua behaviorist dan menjalankan kajian ke atas seekor tikus dengan menggunakan sebuah kotak Skinner. Dan Skinner ni telah mengandaikan bahawa segala konsep berkaitan dengan tingkah laku tikus tu boleh diaplikasikan ke atas manusia. Malam ni beliau pernah membesarkan anaknya Debbie, nama anaknya Debbie, di dalam sebuah kotak Skinner tu. Okay, Skinner ni pernah mengkaji teori-teori behaviorisme yang dinyatakan oleh ahli-ahli psikologi yang lain. Mereka ni menekankan bahawa setiap gerak balas adalah dihasilkan daripada sesuatu rangsangan yang diketahui. Ahli-ahli ni berpendapat bahawa tingkah laku manusia adalah pasif. Dalam kata yang lain, individu ni tidak dapat kawal tingkah laku dirinya sendiri. Kesimpulannya, B.F. Skinner ni berpendapat bahawa manusia dapat mengawal tingkah laku dirinya. Okey, untuk membuktikan hipotesisnya betul, Skinner telah mereka bentuk sebuah kotak yang dikenali sebagai kotak Skinner yang diberitahu tadi. Di dalam kotak itu ada seekor tikus dan tingkah laku tikus itu boleh dikawal dan gerak balasnya boleh diperhatikan dan direkodkan. Sebaliknya, dari pemerhatian Skinner tu, tingkah laku yang terhasil tidak mengikut urutan kemunculan tingkah laku selepas rangsangan, sama ada ia terlazim ataupun tidak terlazim, tetapi ianya berlaku kerana kesan daripada rangsangan yang berkenaan. Skinner ni telah menjalankan 3 eksperimen bagi membuktikan hipotesis beliau. Okey, eksperimen pertama, seekor tikus yang lapar diletakkan ke dalam kotak Skinner tu. Okey, di dalam kotak tersebut terdapat sebuah mangkuk disambungkan kepada alat penekan untuk tikus tu tekan. Apabila alat penekan tu dipijak oleh tikus tu, biji makanan akan disalurkan ke dalam mangkuk tersebut. Yang mangkuk tu dekat alat penekan tu. Okay. Benda tu di dinding bahagian atas
dipasang sebiji lampu untuk digunakan kajian selanjutnya. Tikus yang lapar kelihatan berlari-lari secara mundar-mandir di dalam kotak skiner untuk mencari makanan. Okey. Apabila seekor tikus tu terpijak alat penekan tersebut, makanan akan disalurkan ke dalam mangkuk. Tindakan yang berulang kali telah membawa kesedaran kepada tikus tersebut untuk memperolehi makanan. Dan apabila tikus itu dikeluarkan dari kotak skiner, kemudian dimasukkan kembali ke dalam kotak skiner, ia terus memijak alat penekan tersebut untuk mendapatkan makanan. Pada peringkat ini, tikus tersebut telah belajar cara memperolehi makanan dengan memijak alat penekan tersebut. Okey, cara pembelajaran ini dikenali oleh Skinner sebagai pembelajaran melalui pelaziman operan. Okey, untuk eksperimen kedua pula, Skinner memutuskan hubungan mangkuk dengan alat penekan tadi yang eksperimen pertama tu. Jadi, apabila tikus memijak alat penekan dalam kotak Skinner tersebut, makanan tidak dapat disalurkan ke dalam mangkuk itu lagi. Tikus mula berulang kali bertindak seperti dalam eksperimen pertama tadi tu. Tetapi akhirnya seekor tikus tu berhenti memijak alat penekan tersebut apabila mendapati makanan tidak akan dikeluarkan lagi. Fenomena ini dihuraikan oleh Skinner sebagai proses penghapusan, iaitu makanan, ganjaran tu tidak lagi dikeluarkan. Tikus pun berhenti memijak alat penekan tersebut. Tu sebagai gerak balas dia. Bagaimanapun, fenomena ini didapati berlaku dalam kajian pelaziman klasik. Okey, untuk eksperimen ketiga, Skinner menyambung hubungan lampu dengan alat penekan tadi tu, di mana apabila tikus memijak alat penekan tersebut, lampu akan menyala dan makanan dikeluarkan secara serentak. Sekali ditekan tu, lampu akan menyala dan makanan terus masuk ke dalam mangkuk. Jika lampu itu tidak menyala, makanan juga tidak akan terkeluar. Proses ini diulang-ulang hingga kelihatan tikus hanya memijak alat penekan apabila lampu menyala sahaja. Skinner menghuraikan fenomena ini sebagai pembelajaran diskriminasi, iaitu tikus telah belajar konsep dengan membezakan masa yang sesuai untuk memijak alat penekan untuk memperolehi makanan. Fenomena ini juga didapati berlaku dalam kajian pelaziman klasik. Terdapat 5 jenis proses dalam teori pelaziman operan Skinner, iaitu peneguhan positif, peneguhan negatif, dendaan, prinsip Premack dan pelupusan. Yang pertama, peneguhan positif. Peneguhan positif ni memberikan sesuatu ganjaran setelah perlakuan itu ditunjukkan yang menyebabkan perlakuan itu diulangi atau diperkuatkan lagi. Peneguhan ini adalah sebagai salah satu bentuk motivasi dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Peneguhan yang positif yang diberikan oleh guru dapat mendorong pelajar menghasilkan kerja yang bermutu tinggi. Sebagai contoh, kanak-kanak tu mengemukakan soalan yang baik. Selepas itu guru memberikan pujian kepada pelajar. Kesan tingkah laku yang untuk masa hadapan, pelajar itu akan mengemukakan lebih banyak soalan yang baik kerana guru itu memberi pujian dengan soalan-soalan yang dia buat, yang dia beritahu. Menurut Brophy, 1981, ciri-ciri pujian peneguhan positif ni yang memberi kesan ialah memuji secara ikhlas, memuji dengan cepat, memuji tanpa pilih kasih, memuji usaha dan cuba jaya, memuji tingkah laku yang spesifik dan memuji jawapan atau respon yang spontan. Yang kedua ialah peneguhan negatif. Peneguhan negatif adalah rangsangan serta-merta yang tidak selesa atau menyakitkan yang diberikan selepas sesuatu tingkah laku ditunjukkan. Contohnya, pelajar tidak menyiapkan tugasan tepat pada waktunya. Lepas tu, selepas itu guru berleteh kepada pelajar. Marah kenapa tak siap tugasan dengan cepat. Tingkah laku masa hadapan ni, pelajar akan menyiapkan tugasan yang seterusnya tepat pada waktunya.
Yang ketiga ialah dendaan. Dendaan ni adalah satu proses atau cara untuk mengurangkan atau melemahkan tingkah laku yang tidak diingini agar tidak berulang. Cara ini membawa kesan negatif yang membawa kepada pengurangan dalam kekerapan berlakunya tingkah laku tersebut. Okey, contohnya, pelajar membuat kotor di dalam kelas. Selepas itu, guru memberi arahan kepada pelajar. Jangan buang sampah merata-rata ke memberi arahan lah, amaran. Tingkah laku masa hadapan untuk kanak-kanak itu, pelajar tidak lagi membuat kotor di dalam kelas. Tidak akan membuat kotor selepas diberi amaran kepada pelajar. Dendaan ni dibahagikan kepada dua. Dendaan persembahan dan dendaan penyikiran. Dendaan persembahan ni disebabkan oleh sesuatu rangsangan yang menyebabkan perubahan tingkah laku diri pelajar tetapi tidak melibatkan fizikal. Ia menakutkan pelajar. Contohnya, pelajar tidak suka membaca buku, kemudian guru mengadakan sistem demerit agar pelajar membaca buku. Okey, dendaan penyikiran ni pula berkaitan dengan penyingkiran rangsangan. Guru atau ibu bapa tidak memberi kemudahan pelajar kemudahan apabila pelajar tidak berkelakuan betul. Contohnya, pelajar mendapat markah rendah dalam ujian. Ibu bapa mengenakan denda agar pelajar tidak boleh keluar rumah untuk bermain sehingga mendapat markah yang baik. Tu penyikiran, dendaan lah tu. Untuk yang keempat, prinsip Premack. Okey. Prinsip Premack ni, konsep utama ialah mengaitkan aktiviti yang kurang diminati kepada aktiviti yang lebih diminati untuk mengekalkan tingkah laku aktiviti yang kurang diminati. Okey, prinsip Premack ni dikenali sebagai Grandma's Rules. Grandma's Rules. Okey, yang berasaskan kenyataan kamu boleh bermain selepas selesai memakan sayur-sayuran itu. Contohnya lah. Okey, sebagai guru, kita boleh menggunakan kaedah ini untuk menyelang-selikan aktiviti yang menarik dengan yang kurang menarik untuk meningkatkan kadar pembelajaran murid. Okey. Untuk yang kelima, iaitu yang terakhir, pelupusan. Okey, bermaksud pelakuan yang tidak diberi peneguhan akan lupus dengan sendirinya. Keadaan ini dapat diatasi jika peneguhan untuk sesuatu perlakuan itu dikenal pasti. Kedua, peneguhan itu tidak lagi digunakan. Yang ketiga, guru bersabar dalam menghadapi proses pelupusan kerana hasilnya tidak datang dengan serta-merta. Sekian, itu sahaja dari saya. Terima kasih.